Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairul kalam kalamullah wa ahsanu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan makhluknya yang nama manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian dia telah muliakan makhluk ini dengan suatu kemuliaan yang mengatasi kemuliaan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana Allah telah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di dalam surah Isra Allah ingatkan kita sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah memuliakan anak cucu Adam, manusia. Kemuliaan yang Allah firman tadi dimulakan dengan dia muliakan kita dengan menyediakan macam-macam kesenangan, macam-macam kemudahan untuk kita bergerak di atas bumi Allah dan juga atas lautannya. Kemudian Allah muliakan kita lagi dengan menyediakan macam-macam jenis rezeki yang halal. Yang haram sangat sedikit, kebanyakan itu adalah halalan tayyiba. Bila Allah sebut halalan tayyiba, artinya kerana manusia adalah makhluk yang teristimewa, maka dia hendaklah makan makanan yang sesuai dengan fitrahnya, makanan yang halal dan yang baik, kerana makhluk manusia makhluk yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Begitu banyak makhluk yang kami telah jadikan. Allah mengakhiri ayat itu dengan firman-Nya, begitu banyak makhluk yang saya jadikan, makhluk manusia juga lebih baik daripada yang lain. Walaupun bila kita bandingkan kejadian kita dibandingkan dengan malaikat, jin dan juga bumi, langit, bintang, bulan dan macam-macam lagi, kita makhluk yang terakhir. Walaupun terakhir, tapi kita adalah makhluk yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Di antara begitu banyak umat Nabi adalah umat yang terbaik. Tadi makhluk yang terbaik manusia dibanding dengan kejadian Allah yang lain. Dalam umat manusia ini yang bermula daripada
Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya, walaupun tidak ada bangsa, tidak ada kaum, hanya ada anak cucu Adam, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh dan kaumnya, mulai kaum. Kaum bermula di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan seterusnya kita ditakdirkan Allah syu'uban wa qabailah, suku-suku kaum dan qabail, ataupun bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Tetapi dalam begitu banyak kaum, Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adalah sebaik-baik ummah. Kebaikan itu bukan diberi secara percuma, kita mesti berusaha untuk mendapat gelaran khairah ummah. Lalu Allah ingatkan kita, khairah ummah ada tugasnya, ada misi, ada mission hidupnya. Selain dari dia menjadi seorang beriman, dia wajib mengajak orang lain pula beriman, yaitu amal ma'ruf dan nahi anil munkar. Ma'ruf artinya yang baik, kerana fitrah manusia semua suka yang baik. Anak kita mau anak yang baik, kita nak pekerja yang baik, kita nak student yang baik, semua kita nak yang terbaik. Kita nak beli pakaian yang baik, kita nak beli phone yang terbaik kalau boleh, ya. Kalau dibeli pilihan dah, Nokia ke, Samsung ke, iPhone ke, umumnya kita tahulah apa pilihan kita masing-masing. Jangan bagi pilih memang, ya, kita yang berat, ya, kita yang beban. Kerana tugas kita amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan amal ma'ruf ini yang terbaik dalam ma'ruf ialah tauhid. Ma'ruf ini ada macam-macam yang dinamakan baik. Tapi yang terpenting, yang terbaik ialah tauhid, sebagaimana Allah amanahkan kepada semua nabi untuk mengajar umat manusia kembali kepada Tuhan, mentauhidkan Allah. Itu yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Begitulah firman Allah. Siapakah lebih baik perkataannya di sisi Allah dari orang yang menggunakan lidahnya untuk menyeru, memanggil manusia kembali kepada Tuhannya. Di samping itu, seorang pendakwa dia adalah seorang yang beramal. Pendakwa yang layak memanggil orang lain kepada Allah, dia sendiri mesti beramal dengan apa yang dia nak dakwakan. Dia nak kata Islam itu baik kepada orang lain, dia kena buktikan dia itu baik. Itu yang penting. Kalau dia sendiri tak baik, memang susah dia nak mengajak orang lain. Sebab itu amanah Al-Quran diturunkan satu manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah tahu pribadi Nabi Muhammad, sehingga Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar. Sesungguhnya di dalam pribadi Nabi, segi fi'linya, qaulinya, takririnya adalah contoh yang terbaik. Ada ketika dia cakap yang baik. Ada ketika dia buat, dia tak cakap, dia buat yang terbaik. Dan ada ketika dia tak cakap, dia tak buat, dia diam pun terbaik. Ini kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap sahabat yang pernah bermusafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kebaikan Nabi dalam semua gerak-gerinya. Waktu dia makan, adab makannya, adab minumnya terbaik. Tak ada pembaziran.
tertibnya, bersihnya, Allahu Akbar, disiplinnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau saya menyediakan makanan hidangan yang dari bentuk talam yang besar untuk Rasulullah dan juga tetamu-tetamunya, saya tahu di mana bahagian Rasulullah akan duduk. Yang makan dalam satu dulang kan. Dia tahu isterinya tak pernah bersama dengan tetamu. Dia siapkan dulu, lepas itu dia masuk dalam biliknya, di belakang hijab tirainya, baru tetamu itu akan diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana isteri itu tahu bahawa di mana duduknya Nabi Muhammad SAW? Nabi tak pernah tetapkan satu tempat untuk duduknya, tidak. Mana ada kemudahan di situ dia duduk. Ialah kerana waktu Nabi makan, pertama sekali dia tak pernah membazir. Lincin kawasan dia. Ya. Orang nak basuh pun senang. Ya. Bukan hanya tempat yang dia makan itu bersih, jari-jari ini, tangan yang dia guna untuk makan pun bersih. Kerana dia tak akan biar kalau dia makan apa juga, dia tak akan biar benda itu, rezeki itu melekat di kawasan itu, dibasuh begitu. Dia akan jilat. Yang orang kita sekarang panggil finger licking, Kentucky Fried Chicken. Itu Nabi dah ajar lah. Bukan Kentucky yang ajar kita. Bukan. Tapi kita lupa nilai itu. Cantik. Tak pernah sekali Nabi kalau dalam soal makan minum dia membazir. Umat ini sepatutnya begitu. Dia table manners itu bagus, tapi kita ada kurang. Khususnya bila kita makan buffet. Kita punya pembaziran luar biasa. Gelojoh, tahu gelojoh. Takut macam makanan akan habis. Round pertama dia ada lungguk semua laut kalau boleh. Macam dia nak makan semua. Cuba sini, cuba sikit, tak sesuai dengan seleranya. Tinggal. Ini orang mesti kena denda ni. Ikut Islam patut didenda. You boleh makan seberapa banyak yang kamu mampu, tapi tidak boleh membazir. Table manners tak ada. Contoh Nabi, pribadi Nabi, tengok bila orang berjalanan, dia tengok dia makan, tengok dia minum, semua itu membawa satu nilai yang sangat cantik. Begitu juga bila dia bercakap dengan orang, tak pernah kita terdengar Nabi ada maki, hamun, guna bahasa yang kasar, kutuk, mengutuk, tak ada. Qaulan hasana, qaulan layyinun, qaulan ma'rufa, qaulan tayyiba. Semua yang dia cakap, semua yang terbaik. Sebab Nabi dah kata, bersabda, man kana yu'minu billah wa yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, nak cakap sila. Pastikan yang cakap itu baik. Kalau tidak, silent is better. Diam lebih baik. Anda pribadi Nabi, Allahu Akbar. Semua. Diam dia satu hikmah. Sabdanya satu hikmah. Dan perbuatannya semua hikmah. Full of wisdom. Jemaah yang kami muliakan, sudah lama kita tak bertemu ya. Kalau ikut saya punya catatan, kelas kita yang terakhir 7 hari bulan 11 tahun 2012. Ya. Berarti sudah hampir 2 bulan lah. Ya, terakhir ikut jadual, ikut yang saya tulis. Sekarang sudah masuk tahun 2013. Ini umat Nabi ya. Umat Nabi sudah hilang nilainya. Kalau masuk tahun baru, dia pun lupa.
Dia lupa dirinya bahawa kita orang Islam. Tahun 20 pun saya orang Islam. 2010 pun sama juga. 2000 sama juga, bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sebagai muqaddimah yang agak lama sikit. Pertama, izinkan saya sampaikan salam ya teman-teman seperjuangan para da'i, Dr. Zakir Naik, ya, Syekh Asim dan beberapa syuyukh. Kirim salam pada semua jemaah kita. Mereka sering bertanya. Kita pun baru pulang daripada India, ya, kerana ada peace conference itu, tetapi kita buat recording ya, untuk Peace TV selama 2 tahun. Jadi kita kena buat recording untuk 2 tahun. 2013, 2014. Program kita insya-Allah hanya Malaysia belum masuk lagi. Tapi program itu dapat disaksikan mulai dari India sampai kepada Afrika, sampai Mexico, negeri Arab, ya, kesemua boleh lihat. Australia pun boleh lihat. Hanya di kawasan yang lain kurang. Teman-teman kita juga daripada China juga kirim salam pada semua jemaah kita. Teman-teman kita dari Filipina, World Halal Council punya members kirim salam pada jemaah. Teman-teman dari Oman kirim salam pada jemaah. Teman-teman Jepun kirim salam. Semua kirim salam ya. Kerana bulan 11 lalu kita kebetulan melawat 4 negara. Mulai dengan China, dan alhamdulillah ini sedikit berita luar negara supaya kita tak ketinggalan. Satu nikmat yang saya rasa waktu lawatan ke China ialah kita sempat ziarah markas tarbiyah Islam di kawasan Yunan, dan subhanallah, apa yang kita belajar di Quran dan Sunnah, kita dapat merasai nikmat Sunnah di sana. Yang mana masjid itu penuh dengan orang muda saja hafal Quran. Datang Jumaat, dia punya azan satu kali saja. Itu yang istimewa itu. Azan Jumaat sekali saja. Imam naik atas mimbar bagi salam, terus azan. Satu kali azan. Baru bila kita baca hadis-hadis Nabi, apa yang berlaku di sana, nampak benda itu hidup lagi di China. Nak tunjuk pada kita lamanya Islam di negeri China. Dan perhubungan ya orang Islam Cina dengan sahabat Nabi rapat. Dia ada perhubungan. Itu yang buat saya senang hati. Masya Allah. Bila kita lihat satu masjid dapat hidupkan sunnah Nabi, memang menggembirakan jiwa kita. Dan begitulah bacaan-bacaan mereka selepas salat fardu mereka, macamlah apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmatnya kalau kita banyak melawat, kita tengok rupa-rupanya Masya Allah, orang yang sayang Nabi ini merata. Dan mereka kerana ya, orang-orang yang tidak Muslim tak campur dalam urusan orang Islam. Jadi orang Islam senang hidupkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita ke Oman agak lain. Ini negara yang tidak Muslim, tapi orang Islam, Allahu Akbar. Oman alhamdulillah kita adakan program dakwah. Ada lebih kurang 6 orang yang alhamdulillah dapat hidayat Allah dari beberapa bangsa.
dikenali sebagai ibadi, ya, kalau orang tahu ibadi, tahulah ibadi, ya. Dan Masya Allah, para jemaah sana pun mulai terbuka, ya. Kita buat lawatan pada pihak mufti, adakan perbincangan tentang hal ehwal Islam dan pentingnya dakwah. Ini luar biasa. Masjid Sultan di Oman, di Muscat, masjid yang cantik, tetapi aktiviti dia untuk dakwah kepada para zairin, orang yang turis yang datang, luar biasa. Macam-macam bangsa datang, ada saja kumpulan yang bawa ke pejabat ni, pejabat bagi dakwah. Kita pun kebetulan di situ mintalah kita menjawab persoalan-persoalan. Ya, tugas kita di situ pun untuk memberi tarbiyah dakwah kepada para dai di masjid itu. Ya. Alhamdulillah, ramai yang ambil bahagian tentang dakwah hidup. Ya. Dalam tempat itu ramai orang yang datang melawat, tetapi semua datang bukan hanya tengok kecantikan masjid itu saja, tetapi dia dibawa untuk mendengar taklimat apa itu Islam. Itu yang cantik. Kemudian di Filipina pula kita diminta untuk memberi dakwah kepada saudagar yang belum Islam, kerana kita dipanggil oleh pihak The World Halal, ya, Council punya conference. Artinya kita akan perkenalkan bagaimana penting dan kenapa makanan minuman itu perlu halal. Dan apa untungnya kalau kamu buat produk yang halal. Akhirnya ramai orang yang belum Muslim pun ikut saya belajar satu hadis. Hadis saya senang saja. La darar wala dirar. La darar wala dirar. Kerana Islam ajar kita nak makan apa, nak minum apa, nak cakap apa, nak buat apa, mesti yang tidak mudaratkan kita dan tidak mudaratkan orang lain. Apa juga sebab itu Islam tekan halalan thayyibah. Kalau tuan-tuan datangkan produce produk halal, satu dunia produk ini boleh pergi dan orang boleh makan. Tapi kalau you asal makan saja tak kira halal, kalau umat Islam di Timur Tengah, you dah tak boleh. Pasaran you tidak ada di Timur Tengah. So you will lost dia punya keuntungan di situ. You tak boleh market di Timur Tengah. Ini sebagai contoh, kalau you do halal business for everybody, semua orang dapat manfaat. Jadi mereka pun nak tahu lebih lagi, nak tanya lagi bagaimana nak dapat logo halal. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang logo halal ini mulai mendatangkan fitnah. Fitnah dari siapa? Fitnah dari orang Islam. Itu yang kita bincang. Bagaimana fitnahnya? Ceritanya panjang, tak dapat disampaikan pada malam. Sehingga ramai ahli-ahli member World Halal Council tanya saya. Dia kata, minta maaf jika kita wakil Malaysia kan. Kita juga diminta bagi khutbah Jumaat di situ. Dia kata, today's world, dalam pengalaman mereka, ini World Halal Council member yang cakap, the most corrupted country they ever experienced among the Muslim country, number one, jiran kita, abang besar kita. Number dua, abang kecil. Nombor satu, jiran yang besar. Nombor dua,
yang kecil. They said, it's terrible. Sampai urusan logo halal, kita berani minta rasuah. Bagaimana rasuah halal ke? Nauzubillah. Sewaktu kita di Jepun, kita mau catur, kita bawa plan tentang bagaimana pentingnya, kerana Jepun ramai orang Islam sekarang, ramai orang Islam melawat Jepun, tetapi nak makan makanan halal memang susah. Asalnya orang Jepun tak makan bak. Ya, beef itu dia tak makan. Kerana dia majority Buddhist. They go vegetarian. Lama-lama dia biasa dengan seafood, sushi semua, raw fish semua. Dia ikan pun raw, sotong raw, semua raw. Ya. Dia boleh ambil sotong hidup-hidup daripada tangki, dia boleh potong satu-satu, tak mati. Itu satu seni juga. Dia boleh hidang sotong itu depan kita, dah potong ni satu-satu, tapi you boleh makan dia, mata dia boleh tengok kita lagi. Seronok. Ya. Memang luar biasa dah seni dia, ya. Tapi kerana satu emperor termakan babi, bila dia termakan, selepas itu semua rakyat makan. Kerana emperor bagi orang Jepun dulu is like a living god. Kebetulan, ya. Macam Tuhan, kalau dia kata lah. Sebab itu sekarang nak beli makanan Jepun susahnya kerana semua produk dalam tulisan dia. Itu saja problem. Baca-baca tak jumpa. Orang putih pun tak ada, Cina pun tak ada, Melayu langsung tak ada. Tak boleh baca. Kalau nampak macam okey, tapi bila ada kebetulan kita ada kawan-kawan murid kita Jepun, selalu dia akan check, double confirm. Satu baiknya nilai sana, you ragu, dia ada nombor telefon, call. You tanya dia, ini, dia akan terus terang. Dia ini disiplin orang Jepun, dia tak akan tipu. Kalau tipu, bukan Jepun. Dia tak akan curi, kalau curi, bukan Jepun. Hanya orang luar datang ke Jepun yang menipu. Orang Jepun dia tak tipu. Dia ada suatu prinsip nilai yang sangat tinggi, ya. Kita syorkan supaya pihak orang Islam mulai promote pentingnya ada logo halal, yang mana kita akan bagi servis percuma tanpa apa-apa bayaran. Nak dakwah, kalau semua you nak bayar, nanti orang kata, ini this is business. Kenapa yang saya kena bayar satu benda yang saya tak rasa perlu? Tapi kalau you kata kita bantu supaya produk you akan diguna pakai oleh lebih ramai orang tanpa keraguan, sehingga orang yang Muslim yang datang sini pun senang makan barang-barang yang you produce. It's good. Ini yang kita syorkan. Dan pihak jawatan kuasa daripada Salam Foundation yang saya jadi pengurusi, dia setuju wujudkan jawatan kuasa untuk mengkaji isu ini dan mulai hubungi syarikat yang produce makanan. Itu dakwah kita, satu negeri ke satu negeri agak berlainan. Kalau sini mulai makanan, makanlah. Ya. Dakwah ni macam-macam kita boleh buat, ya. Bukan mesti satu jalan. Jemaah yang kami hormati, ini secara ringkas, saya tak mau jemaah ketinggalan tentang, ya, berita luar negara. Sedikit pengalaman yang kita tahu. Jadi masa depan siapa kalau nak pergi ke sini-sini rasa perlu maklumat, hubungilah kita.
Jadi kalau kita boleh hubungkan kita dan kawan-kawan, boleh kamu experience sendiri. Supaya kita boleh melawan, tahulah. Kita ni tak keseorangan, tapi insya-Allah orang yang kita bertemu semua orang-orang yang beriman pada Allah dan cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmatnya. Nikmat bertemu dengan orang yang ikut Quran dan sunnah, luar biasa. Ya. Nikmat kebenaran. Jemaah yang kami hormati, kita baru masuk tahun baru 2013. Ini tarikh hari ke berapa? Hari kedua. Biasanya semua orang dapat ucapan, macam-macam ucapan. Dia ucap apa? Happy New Year. Kalau kita lihat Januari yang dipilih untuk menjadi hari baru adalah satu upacara ketuhanan orang Rom dulu. Dia ada satu Tuhan yang berdua, satu badan dua wajah. Macam Nabi sebut, ya, di akhirat kita akan jumpa Zul Wajahain, manusia yang ada dua rupa. Berarti ada dua muka. You tengok dari belakang, dia pun tengok you. You tengok depan, dia pun tengok you. Dan itulah yang dinamakan Januari. Yaum. Hari ini saya nak sebut tentang pentingnya orang Islam beri perhatian dengan satu perkataan. Yaum. Hari. Hari yang menentukan segala-galanya. Kita terdedah dengan macam-macam hari. Cuba bayangkan, saya akan sebut beberapa hari, saya minta jemaah fikir yang lain. Nanti saya akan minta supaya jawab, you tambah. Kalimah hari. Apakah hari-hari yang kita popularkan? Ya? Hari jadi satu. Hari jadi artinya birthday kita. Day, the day is there. Apa lagi selepas hari jadi? Hari raya. Alhamdulillah. Lagi? Hari Jumaat yang ada kait dengan hari. Hari ini. Kait dengan hari. Bukan. Ya, tiap hari ada yang hari. Apa lagi? Oh, itu hari yang sangat penting. Ini disebut hari kiamat. Ada juga hari yang kita panggil Labor Day, kan? Ada hari apa lagi? Raining Day, hari hujan. Ada Sunny Day. Sunny Day hari apa? Hari panas. Bukan? Ada matahari. Oh, hari juga. Ini cuma hari saja. Ada lagi, kalau ikut orang putih banyak lagi. Dia ada payday. Hari dapat gaji. Hari, semua cerita hari. Ada apa hari lagi? Mayday. Ini orang-orang tentera yang guna Mayday. Ini hari yang urgent lah, ya. Berarti you kena respond, ya. Mayday, payday, ya. Macam-macam day ada. Tapi bagi kita yang paling penting hari akhirat. Yaumul akhirah. The last day. Oh, itu jangan lupa. Itu tak boleh tertinggal punya. Begitu juga kalau kita lihat
Kerana apa penting? Kerana selepas hari yang terakhir kita hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan macam-macam hari lagi. Dalam Quran sebut adanya Yaumul Qiyamah, hari semua makhluk kena berdiri, tak dibenarkan duduk, qiyam. Yaumul Hisab, hari kesemua akan dikira, hisab. Hari Hasyar, hari yang semua akan dikumpulkan, the assembly day. Macam kita kumpul di sini, sekolah-sekolah pun dia ada assembly day. Ni baru masuk sekolah, dia ada assembly day lagi. Sana pun ada assembly. Ada hari juga dinamakan hari Hasyar, hari yang umumnya manusia akan menyesal. Menyesal, tak guna lagi hari itu. Kalaulah saya tahu. Dah lewat, dah memang tahu pun. Allah dah bagi tahu, nabi-nabi dah bagi tahu, ahli ilmu dah bagi tahu, buatlah ini yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Kita suka juga buat apa yang kita suka, bukan apa yang Allah suka. Hari itu Yaumul Fasl, Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah, Yaumul Tamatul Kubrah. Hari itu dia punya suasana itu sangat besar yang tidak boleh dibayangkan oleh semua makhluk. Ada manusia-manusia pada hari itu, insya-Allah, kalau dia sudah bersedia, macam Allah bagi tahu kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman yang bertakwa pada Allah, lihat, beri perhatian. Wal tanzur, Allah perintah, lihat, berilah perhatian kepada diri kamu, nafsun, diri kamu. Apakah yang kamu telah siap untuk hari esok kamu? Sebab itu bahasa orang putih, dia kalimah dia cantik. We are here for the hereafter. Kita bukan duduk sini untuk sini, sini untuk hereafter. Dan selalu kita diajar oleh Islam, al-akhirah khairu minal ula. Yang akhir lebih baik daripada yang awal. The last always should be better than the beginning. Kita tahu hidup kita mula-mula semua satu macam, ya. Liar kita satu macam, ganas kita satu macam, derhaka kita satu macam. Semua kita semua hidup dulu waktu belum kenal betul-betul Quran dan Sunnah, semua kita langgar. Itu the beginning. Sekarang, alhamdulillah, sebelum kita akhirkan riwayat hidup kita, kita sudah dapat hidayat Allah balik. Kita sudah berubah. Kerana hari itu Allah kata, Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Dia saja yang menguasai hari itu. Dia pemilik hari itu. Dan hari itu, para jemaah, kata Allah dalam Quran, khamsina alaf sana. Satu hari itu diukur dengan hari-hari di dunia ini ialah 50,000 tahun. Khamsin alaf sana, 50,000 tahun. That one day di akhirat. Dalam satu hari, kesemua orang akan diadili oleh Allah. Satu hari saja. Allah mengadili semua manusia yang hidup dari zaman Adam sampai kiamat, satu hari saja. Biar tak 2 hari. Selepas itu, masing-masing sudah dimasukkan ke dalam tempat masing-masing.
Yang fi jannah khalidina fiha, yang finnar khalidina fiha. Tapi ada juga yang masuk nar tak duduk lama. Tapi yang masuk syurga memang selama-lamanya. Dia tak keluar. Yang masuk neraka ada yang selama-lama, ada yang seketika. Seketika pun bukan 1 minit, 1 hari, tetapi 100 lebih tahun dalam 1 saat. As-sa'ah fil jannah mi'a wa thalathina sana fil ard, sama dengan 130 tahun umur dunia. 1 saat samanya kedudukan di neraka. Jemaah yang kami hormati, kita tahu macam-macam hari telah kita lalui. Hari sedih kita, bila ada kematian kita semua sedih. Semoga Allah ampuni arwah-arwah kita semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Kita sedih. Hari menyambut kelahiran seseorang bayi, kita panggil apa? Hari gembira, happy day. You ada sad day, happy day. Kadang-kadang kita ada crying day, hari kita menangis. Macam-macam day ada. Tapi perlu ya, kita jangan lupa al-akhirah. Nah, kita lihat masuk pada satu hadis. Kalau ikut apa yang saya salin dalam sini, Sahih Muslim, hadis kita ini sepatut 1726. Jangan membunuh wanita dan anak-anak. Itu maudhu'nya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, seorang wanita kedapatan mati terbunuh dalam satu peperangan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita dan kanak-kanak. Sesuatu hukum kadang-kadang dia bermula apabila sudah berlaku. Sebelum berlaku sesuatu, kadang-kadang Rasulullah pun tidak akan bersabda. Kalau sebelum berlaku. Tetapi kalau Rasulullah telah terlibat atau tenteranya terlibat, maka dia akan memberi panduan. Apa yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan, walaupun dalam peperangan, kecuali pihak wanita itu mengangkat senjata menyerang orang Islam. Ketika itu kita juga boleh menyerang mereka. Tapi umumnya wanita tidak terlibat. Sebab itu di zaman dulu kebanyakan wanita jadi janda, anak-anak jadi yatim kerana kumpulan lelaki selalu berperang. Bila berlaku dalam satu peperangan, terbunuhnya satu saja wanita, Rasulullah terus melarang membunuh wanita serta kanak-kanak. Tak boleh, kerana mereka tak terlibat dalam peperangan. Peperangan Islam, peperangan suci, bukan peperangan nafsu. Dia tidak balas dendam. Dia memperangi kebatilan dengan menegakkan wahyu. Dia ada adab-adab yang sangat mulia yang menyebabkan tentera-tentera yang anti-Islam selepas mereka jadi tawanan, mereka boleh memeluk agama Islam. Bukan orang Islam paksa. Dia lihat cara orang Islam layan tahanan-tahanan. Dia kata the POW, prisoner of war.
Dia jaga adab. Jaga, selagi kalau kita tak mampu memberi makan pada mereka, minum pada, kena bebas. Kalau dia angkat senjata lawan lagi. Kalau dia di bawah jagaan kita, makan dia kita jaga, minum dia kita jaga, pakaian dia kita jaga, tempat tinggalnya kita kena jaga, sakitnya kita kena siapkan ubat kalau you nak jaga. Kalau tidak, you kena lepas. Itu adabnya. Indahnya Islam. Sebab itu peperangan dalam Islam bukan dia membunuh untuk bunuh. Tidak. Sebab itu Rasulullah pernah diingatkan oleh Allah. Siapa-siapa yang membunuh satu nyawa tanpa dibenarkan oleh Allah cara haram, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di dunia ini. Siapa-siapa yang hidupkan satu nyawa, seakan-akan dia hidup seluruh manusia di bumi Allah. Walaupun Islam mengisytiharkan jihad, tapi jangan lupa peradaban, jangan lupa pada kecantikan, keindahan nilai-nilai Islam walaupun di dalam peperangan. Kalau dalam berperang begitu nilai kita begitu baik tinggi adab kita, apalagi waktu tak perang. Kalau dalam kita menghadapi musuh kita pun ada adab. Kalau kita tak menghadap musuh, orang ini umumnya masyarakat kita bukan musuh kita, dia tak halang kita, tak menyerang kita. Dia bukan kafir harbi, umumnya zimmi, very passive. Kadang dia pula banyak membuat kebaikan untuk kita. Bukan? Bagaimana kita nak menghadapi mereka? Kadang-kadang masjid besar-besar dia juga bina untuk kita. Lepas tu kita kata tuan tak boleh masuk tau. Tuan kotor, dia pun terkejut. Kalau kita tak bina ni, kamu pun tak ada tempat semayang. Bagaimana kami yang bina, bila siap kamu kata kami tak boleh masuk. Dia tak faham, memang tak faham. Macam-macam makanan yang kita makan, siapa yang buat makanan itu? Kelang orang Islam? Tidak. Kita tahu, semua kita tahu. Kasut-kasut yang kita pakai semua itu dari Mekah, Madinah, daripada Emirat, from my country dulu, my motherland dulu. Ala kulli hal, ini nikmat Allah. Allah dah kata, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah jadikan semua di atas bumi ini untuk berkhidmat kepada kamu orang-orang yang beriman. Kita terima nikmat Allah. Hanya jangan kufur nikmat. Ini nak cerita tentang adab, nilai-nilai Islam yang perlu kita hayati. Sekarang kita banyak beramal, semayang, puasa, macam-macam buat, tapi itu ritual, bukan nilai, itu ritual. Itu satu bentuk ibadat, tapi nilainya pun ada dalam ibadat, tapi kita lupa pada nilainya. Sebab itu kita semayang walaupun sudah berpuluh tahun, tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Kita pergi Jumaat, tiap-tiap Jumaat kita pergi masjid sembahyang Jumaat. Perangai orang pergi Jumaat tak berubah. Sebelum masuk masjid berasap, merokok keliling masjid. Lepas keluar masjid berasap lagi, tak ada berubah pun. Walaupun kerajaan kata merokok bahaya, walaupun kelang yang produce rokok itu dia dah diminta untuk buat gambar penyakit kanser, poison, bahaya, tengkorak, masih beli juga. Berasap juga, tak tahulah kita ni buta ke? Tak buta pula, boleh nampak. Semua kelang-kelang semua dah kena buat begitu. You nak jual juga, you kena letak warning supaya kamu jangan belilah kalau boleh.
Tapi beli juga. Kerajaan dan nektek beli juga. Bila ditanya, kenapa kamu dah ketagihan, addicted? Umur berapa kita start hisap rokok? Umur berapa kita mulai mengaji? Kita belajar hisap rokok lebih awal ke kita belajar mengaji lebih awal? Ngaji lah bukan? Tak pernah addicted pun. Kita dah mulai baca kan buku daripada kecil. Dari tadi kan dah baca buku. Tak pernah addicted pun sampai sekarang. Yang tak elok kita bagi tahu addicted. Yang elok tak pula ketagih. Tak makul lah. Ini yang kata ada sedikit problem. Walaupun kempen dah diberi, sekarang kerajaan negeri barat, na'udzubillah, macam-macam. Tetapi waktu yang sama kerajaan juga beritahu bahayanya kempen anti rokok. Sekarang mall-mall semua, tempat-tempat R&R, rest area pun tak dibenarkan. Tempat orang buat tasik-tasik, no more smoking. Tempat orang isap rokok semakin kecil sekarang. Sebesar-besar airport KLIA itu, dia tetap satu bilik kecil ya. You dah nak berasap, you masuk situ sampai satu badan semua smoke. The smoking room dia panggil. Yang kita tahu satu smoke saja yang halal. Smoke salmon. Itu halal. 1727 dari Asy-Sya'bi bin Jassama, katanya Nabi SAW ditanya orang mengenai anak-anak orang musyrikin yang terbunuh ketika terjadi serang malam. Maka terbunuh di antaranya wanita dan anak-anak mereka. Jawab beliau, mereka itu termasuk musuh. Satu hadis kata termasuk musuh, satu kata tak dibenarkan. Ya, kalau mereka juga yang ambil bahagian, membantu, maka kita akan terus anggap mereka semua adalah musuh. Siapa yang menjadi musuh Allah, dia tetap menjadi musuh orang beriman. Kita tak boleh ambil musuh Allah sebagai kawan. Tak boleh. Tak boleh kompromi. Seperti mana musuh Allah yang terutama ialah syaitan. Kan? Sebab itu Allah perintah supaya kita ambillah syaitan sebagai musuh kita. Tak boleh jadi kawan. Dan Allah pun tak suruh kita berkawan dengan jin. Tak boleh. Baca surah jin, Allah dah bagi tahu jangan kawan dengan jinni. Kita hanya kawan dengan insi, manusia. Manusia pun tak habis nak kawan. Kawan-kawan pun selalu bergaduh. Tiba-tiba ada kawan jin pula. Tak ada kejarlah manusia. Jin pun tak berkenan kat kita pun. Ya, kadang-kadang syaitan tak berkenan kita, jin tak berkenan kita, kita pula berkenan dengan dia. Itu yang Rasulullah ceritakan pada kita di hari akhirat. Dunia ni akan datang pada kita macam satu wanita yang huduh rupanya, busuk baunya, dan kotor ya, pakaiannya. Dia akan datang. Kita bila dia dekat kita, kita lari. Kita semua, jangan dekat aku, jangan dekat aku, pergi engkau. Kemudian dia akan kata, kenapa yang you lari dari saya dulu? You sayang pada saya, you suka pada saya. Dulu you tak boleh berpisah dengan saya. Bukan, siang malam you fikir pasal saya. You kerja, you sanggup overtime kerana saya. Untuk Allah tak ada time. Dan untuk Allah minta masa untuk korban untuk Allah. Tak ada masa ustaz, sorry ya, sibuk. Untuk dunia tak ada time, cari time.
Kerja 8 jam tak cukup, 12 jam saya boleh tambah. Ialah kerana kita sudah tidak tahu menilai. Tidak tahu menilai apa yang Allah perintah kepada kita, apa yang Nabi larang kepada kita. Kesemua kita langgar. Yang diperintah pun langgar, yang dilarang pun langgar. Dua-dua langgar. Hilang nilai kita seperti macam hilangnya identiti kita. Bila datang raya, kita pun tak tahu mana raya kita. Kita anggap semua adalah raya. Pertama, orang yang paling untung dalam hari raya sekarang, apa-apa raya juga, ialah orang saya. Pasal apa? Semua kita pakai mercun. Ya. Mercun bukan murah tak beli. Bukan. Yang nak lagi tinggi, lagi bunganya, lagi warnanya, lagi duit lah. Siapa untung? Orang India pun rugi, Melayu rugi, Cina dalam dia rugi dia untung. Dia rugi untung. Dia jual, dia bakar juga, tapi bakar supaya orang lain nampak cantik, orang beli lagi. Kenapa sampai begitu? Kerana hilang nilai kita. Kita orang Islam. Kalau orang wish kita hari New Year kan, kita jawab dengan jawapannya lagi cantik. Ialah, May God guide us. Kalau nak sebut Allah takut kan kadang-kadang. Sensitif. Kalau dia sebut Allah sensitif, kita sebut Allah mana boleh sensitif. Itu Tuhan kita. May Allah guide us. Supaya dia dengar. Dia pun nak guna Allah sekarang kan. Ada kan terdengar-dengar. Dia pun bising nak guna-guna. Apa lagi? Sebutlah. May Allah guide us all. May Allah protect us from all this fitnah and wrongdoing. Supaya dia fikir. Selama ni dia tak fikir pasal sama kan. Kita pun wish you sama. Wish you okay. Semua wish semua sama. Mana perbezaan antara kita dengan mereka? Sudah tak ada perbezaan. Ini sebagai suatu peringatan jemaah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berilah kesedaran pada kita supaya kita memiliki, ya, kita memiliki identiti kita dan nilai kita. Maaf ya, announcement Myvi kereta Myvi DCB 4003. Ada siapa yang bawa kereta ni? Myvi DCB 4003. Tak ada dari sini. Alhamdulillah, bukan kereta jemaah kita. Ala kulli hal, para jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah akhir-akhir ini keinginan orang yang belum Islam terhadap Islam pun sangat tinggi. Ingin tahu. Sebab itu kita sepatutnya guna tahun 2013 supaya kita jadi lebih produktif, positif, aktif, bukan pasif, destruktif. Tapi kita mesti jadi proaktif. Apa yang kita dah belajar, kita kena amalkan. Dan kita kena sampaikan. It's time for action. Tahun sudah, bulan Disember, bulan yang lalu, banyak orang susah hati. Betul tak? Kenapa dia susah hati? The end of the world. Di Mexico, semua orang kumpul ramai. Macam-macam ya, peribadatan dilakukan. Takut. Bagi kita, apa kita takut? Memang dia akan datang. Benda itu hak. Dia bukan satu fantasi, mesti berlaku. So kalau kita dah bersedia dengan amalan dia, nothing. Kita tunggu. Memang Nabi telah ingatkan umatnya,
Bagi hamba-hamba yang beriman, dia tak sabar-sabar untuk hari kiamat. Kerana orang beriman tahu segala nikmat yang Allah sediakan dia hari kemudian itu luar biasa. Yang bidadarinya ada, bidadara pun ada. Jangan kita ingat Allah kalau laki saja untung, dunia punya untung, akhirat punya untung. Tak, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Itu yang Allah ingatkan kita, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, semua sama, laki perempuan sama. Jangan kita rasa ketinggalan, ya. Jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman pada kita supaya kita tidak gadai nilai kita demi untuk melayani, ya, manusia. Dan istilah orang English dia panggil apa? Don't please the people to displease Allah. Don't do that. Kita nak buat sesuatu, huwa awwalun, Allah itu yang paling utama disegani, disayangi, diikuti. Kalau kita nak hormat, belajar hormat Allah. Jangan hormat manusia dan kita langgar perintah Allah. Sekarang banyak orang kerana nak hormat sampai kita langgar perintah Allah untuk menjaga orang tak boleh. Siapa yang jadikan manusia semua? Yang manusia kita hormat, siapa jadikan dia? Allah juga. Bukankah lebih utama kita hormat yang menjadikan kita? Al-Khaliq. Itu yang lebih layak dihormati oleh kita, disegani oleh kita, dilayani oleh kita daripada makhluknya. Itu yang Sayyidina Ali katakan, yuhibbuna khamsa yansunal khamsa. Di antaranya satu, yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Yang kedua, yuhibbunal makhluk yansunal khaliq. Sayang sangat dunia, lupa akhirat. Sayang sangat makhluk, lupa pada yang menciptakan makhluk. Mudah-mudahan Allah, ya, tetapkan iman kita insya-Allah, supaya kita tidak gadai nilai kita, tidak rasa hina, kecil, tidak rasa lemah untuk mempertahankan Islam. Mudah-mudahan dengan ketahanan kita terhadap kebenaran, akhirnya orang akan menilai dan akan mendapat hidayat Allah. Itu matlamat perjuangan kita, supaya setiap ilmu yang kita pelajari, tuan-tuan dan puan-puan, jangan hanya tambah ilmu, tambah kelas, tambah sini, tambah sana, amalan tak tambah, dakwah tak jalan. Ugi. Bagaimana muslimat semua nak aktif kalau sini korang datang ke markas kita, ya, nanti macam-macam aktiviti kita ada yang kita boleh ambil bahagian, insya-Allah, ya. Itulah harapan kami. Hanya ada dua lagi ucapan saya yang saya ingin akhiri pada malam ini. Pertama, saya nak minta maaf lagi. Rabu akan datang saya tak ada di sini, saya keluar lagi. Rabu satu lagi pun saya tak ada di sini, saya ada di Karachi. Ada forum, ada conference di situ. Kebetulan, ya, sekarang semakin banyak tempat-tempat yang memerlukan, ya, sedikit bantuan-bantuan dari pihak kita untuk berkongsi ilmu kita dengan mereka, kerana masyarakat yang kita akan pergi di Karachi hanya untuk the elite group, orang semua intellectual yang nak bincang tentang isu agama, nak tengok is Islam, ya, a religion that is logical, practical and rational atau tidak. Walaupun Pakistan kita tahu negaranya Islam juga, tapi pemikiran orang sana dah begitu maju, dia nak tahu ini bukan orang tak Islam, Muslim.
whether Islam is practical, rational and logical. Sebab itu bila mereka minta supaya kita datang atas tajuk ini, kita sambutlah. There's a good discussion, very intellectual discussion. Itu satu, kita minta maaf, kita naik kelas akan tertunda lagi. Yang kedua, tadi kita saya sampai pun waktu Isya. Saya dimaklumkan bahawa kita di sini tak azan Isya tadi. Terus kita iqamat. Kita harap supaya jemaah masa depan, kalau sudah masuk Isya, tak payah kita tunggu waktu solat baru nak azan. Waktu masuk saya siapa ada azan. Walaupun kita dengar azan di luar, tapi kita tak semayang di situ. Kalau kita solat di masjid, tak payah, cukup azan masjid untuk orang semayang di masjid. Tapi adalah satu sunnah Nabi bila nak semayang jemaah, selain daripada masjid, kita disuruh oleh Nabi satu orang azan. Ini syiar Islam yang mesti ditegakkan. Contohnya setengah surau pun kadang-kadang bila saya ada kuliah lepas maghrib, masuk Isya, dia suruh saya sambung. Saya kata, azan bagaimana? Hari ini kerana ada kuliah, kita qamat saja. Saya kata, tak boleh. Siapa kata azan boleh diganti dengan kuliah? Kuliah jalan, azan mesti jalan juga. Jangan tunggu. Kalau nampak tak ada siapa nak, cepat-cepat kita yang sudah ada ilmu berdiri azan. Lepas azan kita tak mau sembahyang sunat, tunggu sampai jemaah dah ramai. Contohnya 8.40 azan, lepas itu 9 baru qamat, tak apa. Qamat lewat pun tak apa. Tapi azan jangan tinggalkan. Semua orang tak kisah. Kita orang yang ada ilmu tak boleh tak kisah. Kita tahu hukum azan, tak boleh kita ringankan. Itu peringatan saya. Yang terakhir para jemaah, kita Al-Khadim sudah siapkan kalender dia. Ini takwim kita ni dia agak beza sedikit. Kita guna istilah, sekarang kita guna word heavenly words. Kerana kita nak berdakwah, apa yang kita buat, kita nak bawa satu benda yang boleh kita berdakwah. Boleh kita hadiah pada kawan-kawan kita yang belum Muslim. Dia mungkin kata, itu apa heavenly? Adalah cerita Kaabah, 1 bulan kita cerita satu ayat. Faith in Allah is also faith in His timing. Cerita pentingnya masa. Kita ada cerita bangsa-bangsa, macamnya warna ada. Kita ada cerita tentang Siratul Mustaqim, bagaimana Siratul Mustaqim. Kita cerita jangan sedih kerana Allah bersama kamu, la tahzan innallaha ma'ana. Ini orang yang cepat marah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi ataupun kata sahabat Nabi Ali bin Abi Talib. Dia kata anger begin with madness and end with regret. Anger, dia katanya begin with madness and end with regret. Kenapa kita guna English ini? Supaya kita boleh manfaatkan kepada orang yang belum Muslim. Orang Islam pun alhamdulillah. Kalau kita baca ini 1 bulan 1 kata-kata firman Allah, sabda Nabi dan asar sahabat, berarti dalam 1 tahun kita sudah dapat 12 peringatan. Dia menguntungkan kita. Kita bawa harganya 15 ringgit Malaysia. Kita bawa, siapa nak beli silakan. Pada malam ini hadiah-hadiahkan sambil kita beramal insya-Allah untuk aktiviti Al-Qadim semua. Bagi jemaah yang biasa membantu kita, ambil bahagian untuk membantu RM1,000 dalam setiap tahun. Dia ada LOU, Letter of Undertaking, yang kita galakkan supaya apa yang dibuat oleh kita semua, para jemaah juga dapat bahagiannya. Kerana kita buat investment.
Ini hanya kita buka bagi jemaah yang dah biasan kita 1,000 minimum 1 tahun 1,000 itu minimum. Siapa yang dah tahu kita ingatkan, siapa yang belum tahu kita maklumkan supaya kita tidak ketinggalan dalam amal-amal jariah yang kita akan lakukan. Sekian ucapan kami. Kalau ada soalan dipersilakan. Kalau ada soalan, pihak muslimat kalau ada soalan, anak-anak ada soalan, jangan lupa lah kalau kawan-kawan kata wish kita Happy New Year, kita jawablah, jangan tak jawab. Kata May Allah guide us all. Doa tu cantik, minta hidayat cantik. Tak payahlah kita Happy New Year tu, tak payahlah. Our word is better. Kita sepatutlah bawa yang lebih baik pada mereka, kerana kita tahu yang lebih baik ada pada kita. Ada soalan muslimat? Muslimat ada. Muslimin ada soalan? Oleh kerana lama tak jumpa, soalan pun tak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, I think I informed them, yes, the first Thursday.